أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 100 ke-25. Serulah, yakni ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajian ataupun pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 100 ke-25. Muslimin, muslimat, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam wacana ataupun siri wakaf intelek untuk ummah yang dianjurkan oleh pihak Polis Misi Islam Zulkifli Muhammad sebagai suatu representasi ataupun sebagai suatu sumbangsaran yang dikemukakan oleh para pengisi demi untuk kita mengimarahkan dunia teknologi dan juga dunia maya pada hari ini dengan isi kandungan yang berbentuk untuk pembangunan kecerdikan dan kecerdasan ummah dalam bentuk wakaf intelek. Semoga usaha yang dianjurkan ini, yang diusahakan ini, ianya akan dapat diteruskan dan mendapat sokongan dan dukungan, bahkan mendapat suatu kritikan yang baik jika ada kebaikan dan juga pembaikan yang perlu dibuat daripada masa ke semasa. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik pada pagi ini yang telah pun dipilih ialah berkaitan dengan sebuah tajuk, bagaimana pendekatan Al-Quran menyantuni dan juga berhadapan dengan golongan dewasa. Seperti mana yang sering kita dengar, bagaimana Nabi SAW melaksanakan pelbagai pendekatan dalam mendidik dan juga mengasuh serta membimbing para sahabat ridwanullah alaihim ajmain khususnya, dan secara umumnya kepada umat, sama ada mereka itu adalah ummatul dakwah ataupun ummatul ijabah maupun ummatul ittiba'. Maka pendekatan-pendekatan ini telah pun dibukukan oleh para ulama ataupun telah pun dikomplikasikan ataupun telah pun dikompilasikan menerusi penulisan-penulisan dan komentar-komentar maupun dalam wacana-wacana para sarjana untuk mendedahkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dibawa ini adalah pendekatan yang berbentuk rabbaniyah, pendekatan-pendekatan yang berbentuk suluhan wahyu, agar kita pada hari ini mengadaptasi dan seterusnya menjadikan Al-Quran adalah merupakan sebuah kitab yang akan hidup daripada zaman ke zaman sehinggalah ditamatkan pengakhiran alam ini. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkongsian dan juga perbincangan pada pagi ini juga, kita tidak menjurus kepada penafsiran dan juga pada sudut asbabun nuzul itu semata-mata. Kerana ibrah yang ingin diambil adalah berkaitan dengan umum daripada perkara-perkara yang telah pun diketengahkan oleh Al-Quran
lalu telah pun dikaji dan diberikan suatu komentar oleh para ulama mufassir khususnya untuk diambil pengajian ataupun perhatian daripada peringkat kita umat yang memiliki Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman. Saya memilih tajuk ini untuk kita sama-sama memperhalusi dan juga untuk sama-sama kita mengambil iktibar atas dasar al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah pengajaran yang kita nak ambil adalah secara umum, bukan kepada sebab yang khusus yang berlaku terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut, agar kita tidak menyempitkan kefahaman kita dan juga penggunaan maksud ayat tersebut hanya kepada sudut-sudut yang tertentu. Jadi dalam pendekatan Al-Quran terhadap golongan dewasa, dengan masa yang kita terbatas dan ruang yang terbatas ini, ingin kita ketengahkan beberapa perkara yang telah pun diketengahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Yang pertamanya, dalam pendekatan Al-Quran terhadap golongan dewasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan satu konsep, iaitu konsep menilai melalui pemerhatian. Dalam bahasa yang spesifiknya iaitu melalui observasi. Dengan kaedah observasi ini, penilaian yang telah dibuat melalui panca indera mata, ketika itu akan menghasilkan ataupun mencernakan suatu fikiran dalam orang yang memiliki keupayaan, sudah tentu adalah golongan dewasa berbanding dengan golongan kanak-kanak, yang mereka ini diklasifikasikan sebagai golongan yang perlukan kepada bimbingan dalam bentuk melalui pengarahan. Sebagai contoh, seorang ibu ataupun ayah mendidik anaknya yang di bawah daripada usia kedewasaan maupun keremajaan, ketika itu dengan banyak memberikan suatu arahan, sama ada arahan tersebut dalam bentuk arahan secara langsung ataupun arahan tersebut adalah dalam bentuk ayat penyata. Sila jangan buat, sila ambil ini. Itu adalah merupakan ayat secara arahan yang berbentuk secara langsung. Dari segi sudut ayat penyata, dengan memberikan pernyataan yang membawa maksud kepada arahan, simpan ataupun dengan perkataan yang disebutkan main elok-elok kerana bahaya tidak akan mendatang. Sebagai contoh ayat penyata. Maka ketika itu ayat penyata ini terdapat arahan supaya jangan berlaku perkara-perkara yang melibatkan malapetaka ataupun bahaya yang boleh berlaku ketika permainan sedang berlangsung bagi kanak-kanak. Adapun pada peringkat kedewasaan, Al-Quran menggunakan bahasa yang berbentuk unzuru. Ataupun Al-Quran menggunakan bahasa supaya umat manusia menilai melalui panca indera. Kita mengambil contoh daripada ayat Al-Quran di dalam surah Yunus pada ayat yang ke-101. Allah Subhanahu Taala berfirman di dalam surah Yunus ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Sadaqallahul Aliyul Azim. Dengan mafhumnya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Yunus ayat 110. Secara penafsirannya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala memerintahkan supaya manusia untuk memperhatikan. Maka perkataan unzuru ini Allah Subhanahu Taala memerintahkan kita melihat apa yang ada di atas langit dan juga apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada ini bukan hanya sekadar melihat, tetapi berfikir bagaimana tumbuhan yang hidup di atas daratan memiliki ekosistem yang hebat. Bagaimana burung ataupun binatang yang ada di udara terbang dalam keadaan tidak terhuyung-hayang seperti mana yang diciptakan dalam teknologi penerbangan yang ada kekurangan dan sebagainya. Begitulah juga dengan lautan dan sebagainya. Maka dalam unzuru ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik Nabi SAW melalui konsep munazarah. Munazarah ini dengan bahasa awam yang kita boleh menyebut bahawa kamu lihat, kamu adaptasi, lalu kamu praktis. Lalu dengan praktis tersebut akan diperbetulkan jika perkara-perkara tersebut adalah perkara yang memiliki kesilapan. Dan jika perkara itu boleh diangkat sebagai satu penambahbaikan, maka ianya akan ditambah ataupun ianya akan diberikan
tambah nilai tambah yang baik oleh mereka yang lebih berpengalaman. Jadi unzuru ini Al-Quran telah menyatakan secara spesifik. Unzuru, perkataan ini disebutkan oleh Al-Quran sebanyak lebih kurang 9 kali. Dengan bagaimana kita melihat 3 daripada perkataan ataupun 3 daripada bentuk ayat unzuru ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengikat ayat tersebut dengan ayat untuk melihat kepada penyataan yang membawa kepada berfikir tentang alam. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Yunus ini pada ayat 100 yang ke-10, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-99, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara ringkas untuk kita ambil dan meringkaskan masa. Allah Ta'ala menceritakan terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang diturunkan daripada langit. Kemudian daripada langit itu akan menumbuhkan, yakni turun daripada langit itu adalah air hujan. Kemudian tumbuhlah padanya tumbuh-tumbuhan, dan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut akan adanya buah-buahan, dan juga daripada buah-buahan tersebut terhasillah seperti mana disebutkan oleh ayat ini, min a'nabin wa zaitun, daripada tumbuhan anggur, begitu juga zaitun, waruman dan delima, yang mana nampak serupa tapi rasa tak serupa. Lalu Allah Ta'ala sebutkan pada ayat tersebut, unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'ah. Allah Ta'ala suruh tengok apa yang ada terhadap buah-buah yang pelbagai ini, dan juga bagaimana kesedapan ataupun bagaimana perbezaan yang berlaku. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun, itulah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ini dalam surah Al-An'am ayat ke-99, Allah Ta'ala memerintahkan melihat kepada alam. Begitu juga Allah Subhanahu Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut berkaitan dengan perkataan unzuru ini, lalu dikepilkan perkataan tersebut dengan melibatkan alam semesta. Seperti mana Allah Ta'ala menyatakan, kursiru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaan. Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan ataupun akan membangkitkan kamu pada waktu kelak. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa pada setiap sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat ke-20. Ketiga-tiga ayat ini yang melibatkan perkataan unzuru, maka Allah Ta'ala melibatkan pula apa yang perlu kamu fikir. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajak kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala, menerusi tanda-tanda kebesarannya melalui langit, bumi dan juga sebagainya. Kemudian terdapat 6 pula ayat di dalam Al-Quran yang spesifiknya mengajak unzuru, iaitu menilai, melihat dan juga memahami dengan melihat kepada cause and effect ataupun sebab dan juga kesan. Apa sebab ini ataupun apakah implikasi daripada sesuatu perkara yang berlaku. Allah Ta'ala menyebutkan perkara ini di dalam 6 ayat ataupun 6 tempat secara spesifik yang kita akan sebutkan tempat-tempat ayatnya saja, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Ali Imran pada ayat yang 137. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Ta'ala suruh kita lihat bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala dan Rasul dalam surah Ali Imran ayat 137. Dalam surah Al-An'am ayat ke-11, Allah Ta'ala menyebutkan lagi perkara yang lebih kurang. Qul siru fil ardi summanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kata Allah Ta'ala, berjalanlah kamu, kemudian lihatlah bagaimana akibat ataupun implikasi ataupun nasib kepada mereka-mereka yang mendustakan. Dalam ayat yang seterusnya, surah An-Naml pada ayat yang ke-69, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Lebih kurang ayatnya, tetapi justifikasi kepada orang yang melakukan kesalahan itu, Allah Ta'ala kata, lihatlah orang yang telah pun melakukan jenayah. Jadi dalam ayat yang lain, surah Ar-Rum ayat 42, surah An-Nahli pada ayat yang ke-36, begitulah juga dengan surah Al-A'raf pada ayat 86. Maka ke-6 ayat ini
Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita umat pada hari ini melihat bagaimana kesan daripada penolakan hidayah ataupun penolakan keimanan akan membawa kepada implikasi-implikasi yang buruk bagi diri mereka sendiri atas kerja buat yang mereka lakukan. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Taala. Maka dengan konsep observe ataupun observasi ini, Allah Subhanahu Taala mendidik kita bagi golongan dewasa pada hari ini, sedang penonton yang ada dan juga secara umumnya keseluruhan, untuk kita menilai dan juga memerhatikan setiap daripada kejadian maupun setiap daripada apa yang berlaku pada hari ini, ianya perlu dilihat dengan mata hati, iaitu dengan cahaya keimanan. Maka dengan konsep ini akan mengajak manusia yang mana untuk kita melihat kembali konsep Al-Quran ini mendidik umat manusia supaya berfikir. Bukan hanya dalam keadaan kita biarkan kehidupan kita ini dalam keadaan tidak memikirkan dan juga tidak menggerakkan fikiran tersebut untuk melihat kuasa dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas bagaimana pendekatan Al-Quran yang memerintahkan untuk kita menggunakan ataupun melihat perkara tersebut. Perkara ini juga pernah diketengahkan oleh Nabi SAW, bahkan banyak cuma yang sempat untuk kita ambil bagaimana Nabi SAW pernah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkenaan apabila Nabi suatu ketika membuat 4 garisan di atas tanah. Nabi membuat 4 garisan, kemudian Nabi bersabda dengan mafhumnya, tahukah kalian apakah sebab aku menulis 4 garis tersebut? Lalu para sahabat menjawab, Allah Ta'ala dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Maryam bintu Imran, wa Asiyah ibnu Muzahim imratu Fir'aun. Rawahu Ahmad. Sabda Nabi dengan mafhumnya, perempuan-perempuan penghuni syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim, yakni isteri Fir'aun. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Maka observe yang diajar oleh Nabi SAW ini untuk memerhatikan kenapa 4 nama ini mendapat dokongan ataupun mendapat suatu pengiktirafan yang besar tanpa menafikan pengiktirafan terhadap sahabiah maupun wanita-wanita Islam yang telah pun dinobatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi penilaian yang hendak diajar oleh Nabi SAW seperti pendekatan Al-Quran tadi untuk melihat apakah punca ataupun apakah sebab ianya diiktiraf. Maka Khadijah binti Khuwailid adalah merupakan perempuan wanita pertama yang memeluk agama Islam dan juga memberikan bantuan dan juga dukungan terhadap dakwah Nabi SAW sehinggalah kewafatannya pada tahun yang ke-5 ataupun pada tahun yang ke-50 daripada umur Nabi SAW, iaitu tahun ke-10 selepas Nabi dirasulkan. Maka ianya direkodkan sebagai satu tahun yang mendatangkan kesedihan yang amat sangat kepada Nabi kerana faktor-faktor yang berlaku dalam kehidupan Khadijah sebelum dan selepas daripada pengislamannya ataupun sebelum daripada kedatangan dan juga selepas daripada kedatangan ke Rasulullah Nabi SAW. Begitu juga dengan Fatimah, anak baginda SAW. Begitu juga dengan Maryam, iaitu kisah yang direkodkan dalam Al-Quran, apatah lagi dengan Asiyah. Maka dengan perkara-perkara ini akan menggerakkan minda orang yang memerhatikan bahawasanya ada sebab kenapa Allah SWT, ada sebab kenapa baginda SAW mengungkapkan perkataan-perkataan sedemikian, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerakkan fikiran dan juga pemerhatian kita yang memerhatikan ataupun yang melihat kepada apa yang diungkapkan tersebut. Jadi dalam konklusinya untuk pendekatan yang pertama ini, inilah yang diajar kepada kita bila mana kita berhadapan dengan golongan dewasa pada hari ini adalah untuk membuka minda mereka supaya mereka berfikir, bukannya spoon feeding ataupun kita suap saja, sebaliknya adalah untuk kita menggerakkan supaya mereka berfikir pada sudut timbang tara baik dan buruknya, berfikir dari segi sudut kebaikan yang berbentuk pribadi dan kebaikan yang berbentuk secara umum, dan begitulah kebaikan ataupun keburukan yang datang apabila sesuatu tindakan itu ingin dilakukan dan sebagainya.
Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah pendekatan yang pertama yang ingin kita bincangkan pada pagi ini. Pendekatan yang kedua sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendekatan yang diajar oleh Nabi SAW, pendekatan yang dididik oleh Al-Quranul Karim kepada kita adalah dengan pendekatan melibatkan, ataupun pendekatan yang diajar oleh Al-Quran ialah melibatkan mereka di dalam sesuatu perbincangan. Yang ini kita tidak menafikan pendekatan ini juga diajar Al-Quran ataupun hadis ataupun Islam mengajar untuk golongan yang selain daripada golongan dewasa. Tetapi spesifikasi yang hendak kita nyatakan, bagaimana contoh-contoh yang telah dikemukakan oleh Al-Quranul Karim dan juga bagaimana ianya ditafsirkan dengan metod ini, pendekatan ini mengenai pendekatan yang melibatkan peranan golongan dewasa ini dalam memecahkan sesuatu permasalahan ataupun dalam untuk kita mencari sesuatu penyelesaian. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ungkapkan di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-67. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul aliyyul azim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mafhum daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-67. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan situasi pemilihan pandangan yang telah dikemukakan oleh Nabi SAW selepas tamatnya peperangan Badar Al-Kubra pada tahun kedua Hijrah. Sebab itu di awal perkongsian dan perbincangan pagi ini, kita telah menyatakan bahawa ibrah daripada apa yang ingin kita nyatakan adalah secara umum daripada pendekatan yang telah pun dinyatakan oleh Al-Quran, yang telah pun dinyatakan juga oleh para mufassir terhadap perkara-perkara tersebut. Maka asbabul nuzul ini menjelaskan tentang peristiwa situasi peperangan Badar berkaitan dengan tawanan perang yang telah pun ditawan oleh Islam, mendatangkan dua pandangan. Ringkasnya, pandangan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar adalah untuk menjadikan mereka-mereka ini ditebus oleh pemimpin-pemimpin di kalangan Quraisy agar pendapatan ini dapat dimanfaatkan. Jika tidak, mereka ini juga boleh dimanfaatkan seperti mana dengan mengajar anak-anak Islam tentang pembacaan dan juga sebagainya. Pandangan kedua pula dibawa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana pandangan ini adalah pandangan yang mengemukakan bahawa kesan jangka panjang bahawa jika kita membiarkan mereka ini ditebus, maka ia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada Islam. Apatah lagi mereka-mereka yang ditawan dalam peperangan Badar ini adalah merupakan golongan-golongan yang tegar melakukan kerosakan ataupun tegar melakukan penentangan terhadap Islam ketika mana di Mekah maupun selepas daripada para sahabat berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, seperti mana Naufal ibn Haris kata Sayyidina Umar. Lalu apabila Nabi SAW memasuki khemahnya, baginda telah pun membawa keputusan untuk mengambil pendekatan ataupun pandangan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai satu pandangan. Lalu turunlah ayat yang telah pun dinyatakan surah Al-Anfal ini pada ayat yang ke-67 berkenaan dengan teguran Allah Subhanahu Taala bagaimana penebusan hamba ini adalah perkara yang tidak wajar dibuat. Ringkasnya, dalam kita melihat bagaimana perkara pertamanya ialah penglibatan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang baik yang perlu ditimbang tara oleh para sahabat dengan pandangan-pandangan yang hendak dikemukakan lalu diputuskan oleh Nabi SAW. Peristiwa ini juga berlaku dalam peperangan Uhud. Peristiwa ini juga berlaku sebelum daripada pertempuran Badar apabila Nabi sendiri meminta pandangan ataupun Nabi sendiri ditanya, diajukan persoalan oleh Hubab bin Munzir berkaitan dengan pemilihan tempat Badar. Jadi penglibatan ini ia dijadikan sebagai suatu pendekatan Al-Quran terhadap golongan dewasa supaya mereka sama-sama berbincang dan juga mencari sesuatu solusi. Menariknya juga
di dalam hadis menceritakan Nabi juga tidak menyanggah ataupun Nabi juga mengambil kedua-dua pendapat ini dan juga memberikan komentar-komentar yang baik. Komentar ataupun kritikan ataupun komentar-komentar yang membangun. Seperti mana apabila Nabi SAW keluar daripada kemah, lalu Nabi ketika itu bersabda dengan sabdaannya, bahawa Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala melunakkan hati seseorang sehingga hati itu akan menjadi lembut lebih daripada susu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala juga akan mengeraskan hati seseorang sehingga hati mereka itu menjadi lebih keras daripada batu. Sesungguhnya engkau, ini komentar Nabi terhadap pandangan Abu Bakar. Bukan sanggah, bukan terus menyatakan pandangan ini tidak tepat. Tapi Nabi komentar kembali bagaimana pendekatan yang dipilih oleh Abu Bakar berbanding dengan Umar tanpa membuat sanggahan terhadap Umar, pandangan Umar tak baik dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan dengan mafhumnya, sesungguhnya kau, wahai Abu Bakar, adalah seperti Ibrahim AS. Ketika mana Ibrahim telah diungkapkan dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim, pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang menderhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ungkapan ini dijadikan satu komentar terhadap pandangan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk menunjukkan sikap Abu Bakar ini ianya diadaptasi berdasarkan juga daripada firman surah Ibrahim tersebut. Begitu juga ketika itu Abu Bakar telah pun dimisalkan dengan karakter Ibrahim ini, seperti mana Nabi menyebutkan melalui ayat Quran dalam surah yang sama pada ayat yang 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka karakter Abu Bakar ini telah pun dijadikan sebagai satu similarity ataupun persamaan yang ada pada Ibrahim AS ketika mengambil pendekatan yang lebih halus ataupun pendekatan yang lebih lembut terhadap kaumnya dengan mendoakan kebaikan dan sebagainya. Tanpa menyanggah pandangan Umar, tetapi Nabi ketika itu telah menyantuni pandangan Umar ini dengan mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kamu pula berpandangan seperti mana Musa AS yang menyatakan terhadap kaumnya, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Wahai Tuhanku, binasakanlah harta benda mereka dan kunci hati mereka, maka mereka ini tidak beriman hingga mereka melihat satu seksaan yang pedih. Ini kata Nabi, karakter Umar ni sama pandangan ataupun karakter yang dibawa oleh Musa ketika berhadapan dengan kaumnya. Begitu juga tambahan Nabi pada waktu tersebut, bahawasanya wahai Umar, kamu juga seperti karakter yang telah dibawa oleh Nuh AS ketika berhadapan dengan kedegilan kaumnya dengan mengatakan Rabbi la tadhara 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Allah Subhanahu taala dengan mafhumnya, wahai Tuanku, janganlah engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Taala. Maka pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran ini untuk menjadikan kita pada hari ini memahami golongan dewasa ini adalah golongan yang perlu ada penglibatan di dalam penyelesaian sesuatu permasalahan. Jadi dalam kita nak mendidik mereka dengan Al-Quran, maka kita mengajak mereka bersama-sama untuk memahami dan juga memikirkan terhadap apa yang dipetik ataupun diajar oleh Al-Quran itu sendiri. Dalam pendidikan yang melibatkan fardu ain dan sebagainya, maka kita mengajak mereka bersama-sama memikirkan perkara tersebut. Sebagai contoh pendekatan ini yang pernah dipraktiskan oleh Nabi, yang boleh kita spesifikkan hadisnya, apabila ketika itu Nabi SAW menyatakan ataupun dinyatakan dalam peristiwa ahli dusur
yang menyatakan berkenaan dengan golongan-golongan yang kaya, mereka ini boleh bersedekah, boleh berinfak, boleh berkorban hartanya, sedangkan kami golongan-golongan miskin yang ada di kota Madinah ini tidak mampu untuk memberikan apa-apa, melainkan kami ini hanyalah melakukan puasa dan solat seperti mana golongan kaya boleh buat juga. Mafhum daripada hadis tersebut. Lalu pada waktu tersebut, Nabi mengajak untuk mereka berfikir dan juga melihat penyelesaian terhadap kerumitan ataupun terhadap kita katakan terhadap kepincangan yang ada dalam fikiran mereka bahawa sedekah ini ianya hanyalah dengan material, lalu dengan mafhumnya sesungguhnya setiap kali kamu bertasbih, bertahlil, bertakbir, menyucikan Allah Ta'ala, bahkan mendatangi isteri secara sah juga adalah merupakan suatu sedekah. Lalu ditanya lagi oleh para sahabat, apakah dengan mendatangi isteri itu juga boleh mendatangkan sedekah? Lalu Nabi mengatakan secara umumnya, apakah kamu berikan ataupun apakah kamu melihat apabila seseorang mendatangi wanita secara haram, apakah mereka ini akan mendapat kejahatan? Begitulah juga apabila sesuatu perkara yang didatangi dengan kebaikan. Jadi dengan pendekatan yang diajar oleh Nabi dalam contoh yang hadis yang kita ungkapkan secara mafhum ini, menjelaskan kepada kita bagaimana penglibatan itu dibuat dalam untuk mencari sesuatu penyelesaian, dan inilah yang diajar oleh Al-Quranul Karim untuk kita sama-sama mengadaptasi dalam kehidupan kita. Ketiga dan yang terakhir pada pagi ini, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah bagaimana pendekatan Al-Quran yang melibatkan antara fizikal dan juga emosi golongan dewasa. Apa perkara ini adalah perkara yang melibatkan suatu gabungan yang membawa kepada suatu kebaikan dalam kita nak mendekati golongan dewasa pada hari ini menerusi suluhan wahyu sama ada Al-Quran maupun hadis. Kita ingat lagi bahawa ketika mana peristiwa Hudaibiyah yang berlaku pada tahun 6 Hijrah, ketika itu semangat 3,000 orang para sahabat yang bergerak daripada Madinah untuk mengunjungi Makkahul Mukarramah untuk menunaikan umrah, dan ketika itu di samping juga membawa kepada suatu kebaikan kepada mereka untuk menziarahi kampung ataupun tanah air mereka sendiri. Tetapi ringkasnya dalam sirah menunjukkan ketika itu mereka ini telah pun terganggu dengan penghalangan daripada musyrikin Mekah. Lalu berlakulah suatu perjanjian setelah mana kekangan halangan ini berlaku, iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan yang berlaku sebagai satu komitmen daripada para sahabat terhadap Nabi SAW untuk tidak lari ataupun untuk tidak berganjak dengan setiap apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW dalam peristiwa yang sedang mereka hadapi. Ringkas yang boleh kita ceritakan, utusan dihantar seorang demi seorang untuk berunding dengan Mekah. Akhirnya Osman dihantar sehingga mana kelewatan pulangnya menyebabkan sangkaan dan juga ramalan mereka Osman telah diapa-apakan oleh musyrikin dan sebagainya. Maka berlakulah peristiwa Bai'atul Ridwan. Maka dalam ayat Bai'atul Ridwan yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-18 dan ayat ke-10, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan perjanjian bai'ah yang telah dibuat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka yubayyi'una Allah. Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berbai'ah kepada kamu, mengikat setia dengan kamu, hakikatnya telah pun mengikat setia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, rahmat Allah Ta'ala, naungan Allah Ta'ala, inayah Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan mereka hinggalah akhir ayat daripada surah Al-Fatah ayat yang ke-10. Tetapi ayat yang kita nak melihat pendekatan Al-Quran terhadap golongan dewasa ini adalah pada ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-18 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dengan konsep pendekatan bagaimana menghadapi golongan dewasa ini secara fizikal dan juga secara emosinya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mafhumnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada kamu di bawah sebuah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktu
waktunya. Surah Al-Fatah pada ayat yang ke-18. Dalam apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala membawa pendekatan Al-Quran itu terhadap dengan golongan dewasa ini yang pertama melalui fizikal. Dengan bai'ah yang dibuat ini adalah melalui suatu konsep yang meyakinkan secara fizikalnya apabila kamu berbai'ah dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ketika itu kamu akan mendapat suatu dokongan dan juga naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti diungkapkan di dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-10. Secara fizikalnya ini pernah berlaku dalam beberapa perkara yang diungkapkan di dalam hadis apabila Nabi SAW menjadikan sentuhan fizikal terhadap golongan dewasa ini sebagai satu pendekatan yang dapat memberikan keyakinan dan bukanlah asasnya itu sebagai penilaian kebenaran dan kebatilan. Dengan maksud saya ialah apabila kita pegang tubuh orang dewasa ni maknanya itu adalah tanda kebenaran. Tidak. Tetapi itu adalah merupakan suatu bentuk pendekatan yang diajar di dalam Al-Quran yang mana untuk mengajak kepada mereka pada waktu tersebut untuk sama-sama menghayati terhadap apa yang ingin disampaikan. Ketika pada Mu'az bin Jabal, begitu juga dengan para sahabat apabila mereka ini menaiki kenderaan bersama dengan Nabi SAW, lalu ketika itu pernah Nabi SAW memegang tangan ataupun memegang bahu para sahabat sebelum daripada nak mengungkapkan sesuatu perkara. Ini yang dimaksudkan dengan konsep di dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-18 pada sudut fizikal terlebih dahulu. Seperti mana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkapkan di dalam satu hadis, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pegang bahuku sambil dia pun berkata, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa umta nafsaka min ahli al-qubur wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khus min sihatika limaradika wa min hayatika limautika fa innaka ya abdullah la tadri masmuka qada atau kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari wa Tirmizi. Bagaimana ketika itu Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dengan memegang bahu Ibnu Umar ketika itu, jadilah engkau ini di dunia seolah-olah engkau akan ataupun seolah-olah engkau ini adalah orang asing ataupun kamu ini sebagai seorang musafir, dan anggaplah dirimu ini termasuk di kalangan ahli kubur. Jadi pegangan fizikal yang dibuat oleh Nabi kepada Ibnu Umar mendatangkan perasaan bukan hanya keyakinan dan memang yakin kan itu adalah Nabi, tetapi mendatangkan suatu sentuhan terhadap golongan dewasa ketika itu yang akan menenangkan dan juga menandakan kesiapsiagaan dia untuk menerima apa yang hendak dinyatakan oleh orang yang ingin disampaikan. Jadi sebab itu orang tua kita ataupun orang lama kita, bila dia nak mendidik kita, maka dia mengajak kita, kemudian dia memegang bahu dan menyatakan apa yang ingin disampaikan. Ingat pesan. Jadi inilah sentuhan fizikal yang diajar oleh Al-Quran dalam surah Al-Fatah pada ayat yang ke-18 tersebut. Manakala sentuhan emosi yang telah pun dinyatakan oleh Al-Quran ini dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-18, apabila Allah Subhanahu Taala mengungkapkan fa'anzalas sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba, iaitu Allah Taala mengatakan ketenangan yang timbul ini adalah emosi. Emosi terhadap golongan dewasa, terhadap apa yang hendak kita didik ataupun ajar ataupun nak berikan nasihat, maka ketenangan ini adalah melibatkan emosi. Kita lihat suatu hadis yang pernah diungkapkan oleh Nabi, bagaimana Nabi menyentuh emosi seorang lelaki yang pernah datang bertemu dengan Nabi lalu memohon pertanyaan untuk dia meminta keizinan melakukan perzinaan. Ini hadis yang biasa kita dengar. Lalu Nabi memainkan emosinya. Kalau dah nak kata tak boleh, memang dah tak boleh, tetapi tidak secara langsung. Ketika itu tak boleh, haram, maka jelas perkara itu. Tetapi Nabi memainkan kaedah pendidikan dan pengajaran kepada golongan dewasa dengan Nabi memainkan emosinya dan juga fizikalnya. Ketika itu dengan Nabi mengatakan pandangan kamu secara mafhumnya, jika wanita yang dizinai ataupun ada wanita yang ingin dizinai itu adalah ibu kamu ataupun kakak kamu ataupun adik kamu. Jadi emosi ini dijadikan sebagai suatu santunan yang digerakkan oleh Al-Quran dan juga hadis
untuk menjadikan pendekatan Al-Quran dan juga wahyu ini terhadap golongan dewasa ini dia berbeza sedikit berbanding dengan golongan-golongan yang lain seperti kanak-kanak. Tetapi pendekatan ini jika diadaptasi ianya akan menjadikan keindahan dan juga keelokan dan juga kita katakan hikmah yang berlaku di dalam pendekatan kita mendekati masyarakat ataupun umat ini dengan memahami konteks-konteks. Ada banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita ketengahkan, tetapi dengan ruang lingkup dan masa yang terbatas ini, cukuplah kita mengambil 3 pendekatan tersebut. Yang pertama melalui observasi, melalui pendekatan penilaian, melalui perhatian, pemerhatian dan sebagainya. Begitu jugalah yang kedua, menggunakan kaedah yang telah pun diajar melalui penglibatan secara kolektif, partisipatif ataupun secara kebersamaan. Dan yang ketiga adalah melalui sentuhan fizikal dan juga sentuhan emosi. Maka ketiga pendekatan ini yang boleh kita ketengahkan, ianya adalah pendekatan Al-Quran dalam menyantuni golongan-golongan dewasa. Dan banyak lagi yang boleh kita congkil ataupun kita selongkar daripada Quran dan juga hadis ini, dan ianya memerlukan masa dan ruang, tetapi cukup untuk 3 ini. Dan ini juga adalah sebagai satu permulaan dan bukan pengakhiran kepada tuan-tuan sidang penonton untuk sama-sama kita meneroka lagi Al-Quran dan juga hadis ini berkenaan dengan topik-topik yang berkaitan. Dan kita akan melihat itulah maksudnya Al-Quran ini hidup pada zaman sahabat, sehingga mana Al-Quran ini bergerak daripada tempat ke tempat, bukan ianya hanya dititipkan tanpa difahami pada setiap daripada konsepnya, pada setiap konteksnya. Begitulah juga pada setiap kefahamannya yang boleh diadaptasi dengan pelbagai. Jika kita dapat melaksanakan perkara ini dengan izin Allah Subhanahu Taala, apa yang dimaksudkan relevan, apa yang dimaksudkan Al-Quran ini absah hidup sepanjang zaman ini, ianya akan dapat dihidupkan di dalam umat manusia itu sendiri. Saya kira inilah yang dapat kita sama-sama berkongsi untuk kita sama-sama meneroka Al-Quran dan juga hadis ini dengan mendalam daripada masa ke semasa. Dan moga kesempatan ini mendapat suatu kerahmatan dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan di peringkat kuizem, kami mengharapkan dukungan dan sokongan daripada sidang penonton untuk mewawarkan dan juga sentiasa menyebarkan aktiviti-aktiviti khususnya yang sedang kita laksanakan siri wakaf intelek untuk ummah. Dan insya-Allah yang akan datang kita akan buat kapsul pula dalam dengan minit yang sangat terbatas, tetapi dalam bentuk yang ringkas, tetapi ianya akan memberikan manfaat. Ini tujuannya adalah semata-mata untuk kita sama-sama memanfaatkan ilmu yang kita ada dan sama-sama untuk kita menyebarluaskan kebaikan yang kita peroleh pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kebaikan yang dikongsikan melalui komen, melalui sumbangan dan sebagainya. Moga Allah SWT memberikan kebaikan ini kepada kita bersama, dan Allah Ta'ala memberikan satu kerahmatan untuk kita terus istiqamah di dalam kebenaran melalui surat panduan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya daripada Allah Ta'ala untuk menyatakan dan menyandarkan kelemahan makhluknya. Aku liqali haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.